Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi di Garasi bagi siaran hari Selasa 9 hari bulan Februari 2021. Kita jumpa malam ni. Menarik ni malam ni. Banyak barang yang akan terbang melayang menemui anda daripada. Anda pun dah lihat poster kami akan menaikkan gundi baru. Jadi mana baki-baki gundi lama malam ni kita akan lepaskan dengan harga murah je. Memang pesta untuk anda ni. Saya boleh beritahu kata barang-barang baik anda boleh dapat dalam harga 3 lais 100, 2 lais 150. Anda boleh dapatlah apa. Saya akan naikkan fly akan sebanyak mungkin malam ni untuk habiskan kira-kira lagi 250 item barang daripada gundi lama yang kita nak tutup akaun, gundi Januari. Esok baru kita buka gundi baru bagi mereka nak memburu baju baseball, mencari t-shirt denim, jaket jeans yang daripada gundi baru. Bagi mereka yang nak mencari tie-dye. Tie-dye bukan tie-dye bikinan tangan, tapi tie-dye yang dikeluarkan terus oleh jenama-jenama tie-dye. Besok mula pestanya. Jadi malam ni saya akan lepaskan apa saja. Saya boleh jamin kepada saudara kata ready, share dengan kawan-kawan. Malam ni kita akan flykan barang. Sama ada saya flykan secara combo ataupun saya fly per item tapi harganya murah. Tapi saya nak mudahkan, saya akan fly combo je. Barang item pun saya akan ganding-ganding dan saya akan lepaskan dengan harga combo je. Tak ada barang lagi dah yang akan naik di bawah kemo untuk garasi. Tapi jeans banyak saya naikkan malam ni. Tapi saya nak lepas dulu item-item yang biasa sebelum saya naikkan item jeans. Petang tadi saya naikkan banyak item jeans. Tapi malam ni saya akan naikkan item jeans item tapi dengan harga fly je untuk anda. Bagi memudahkan anda mendapat malam bonus daripada akaun kami yang nak tutup bagi bulan Januari. Kita nak buka kira-kira 9 gundi baru. Esok datang lagi 12 gundi. Jadi malam ni kita akan cleankan semua item. Bukan barang biasa, barang item. Tapi kita akan cleankan dalam konsep combo untuk anda. Antara barang yang saudara boleh kejar malam ni, saya ingat sempat kot saya lepaskan combo seluar lah. Saya nak bagi seluar combo belanja anda betul-betul malam ni, combo seluar. Saya akan belanjakan anda juga combo baju ni, t-shirt belakang ni semua. Saya akan combo spontaneous je, fly and lock. Dan kemeja jeans yang ada dengan t-shirt dengan jaket ni pun saya akan lepaskan dengan harga fly and lock ya. Berapa view kita ada sekarang? 371, saya tunggu naik 500 baru saya akan mulakan beberapa isu semasa. Tajuk pun saudara dah tengok tu. Tajuk sharing adalah apa hal Menteri 3 hari nak di kuarantin tak termasuk akal tu kerana piawaian yang digunakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia daripada 14 hari yang dianggap hari dipanggil hari pasif kepada hari proaktif 10 hari. Tak ada negara yang mengamalkan bawah daripada 10 hari ni. Cuma Malaysia aja yang mengumumkan khas untuk menteri pula tu hanya 3 hari. Tapi ini dibantah oleh banyak pihak. Kalau saudara Google je tak kurang daripada 30 story bantahan yang diberitakan, yang diwartakan sebagai berita hari ini, membantah kenyataan Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba mengenai warta yang mengatakan bahawa menteri kabinet mana-mana yang pergi melawat ke luar negara balik kuarantin hanya 3 hari. Tapi sebelum tu saya cerita dulu barang-barang yang saya akan naikkan malam ni untuk saudara dapat maklumat. Antaranya adalah kemeja denim, jaket ada tak banyak tapi saya belanja sakan seluar memang banyak. Saya akan belanja sakan tapi malam ni saudara akan berpesta dengan t-shirt item. Saya akan lepaskan saja sebab ni macam ni Miki-miki ni semua yang nak ditahan-tahan buat apa lagi. Lepas je pada saudara. Sebelum saya buka jaket guni denim baru, jaket guni baju denim lama yang mana item yang cantik-cantik, biru-biru, branded, berjenama pun saya akan lepaskan kepada saudara dengan harga murah. Jadi malam ni share kerana saya tak fikir bahawa kejadian ni hanya akan berlaku sebulan sekali je. Bila kita tutup akaun finance, kita akan tutup sekali akaun lebihan guni kerana kita rasa dah terlanjur sampai masuk minggu kedua ni, kita masih ada lagi item-item daripada barang Januari. So kita akan lepas malam ni sebagai malam belanja je. Ada 560, saya akan share dengan saudara bahawa hari ini angka COVID-19 adalah yang paling rendah sejak 11 Januari. Berarti kita hanya menerima kes yang sangat rendah iaitu 2,764. Manakala angka pulih pertama kali, angka pulih melepasi hampir 30% lebih
daripada angka jangkitan, di mana angka pulih adalah 3,800 lebih. Menjadikan keseluruhan kita mempunyai total kes 248,316 kematian. Hari ini ada lagi 13, total kematian kita 909 tuan. Berarti kalaulah angka kematian terus kekal dua angka, berarti kita boleh melepasi angka 1000 dalam masa 10 hari je daripada 909 ni. Hari ini pulih adalah 3,887, menjadikan total orang yang dah pulih adalah daripada 248,316 jangkitan tu, pulih adalah 196,566. Orang yang masih aktif yang ditahan di ward dan juga di pusat isolasi adalah 50,841. Itu saya update COVID. Saudara-saudara pun dah dapat update tu. Biasanya grafik daripada KKM rebak pantas, KKM rilis saja grafik pukul 6.30. Saya fikir 70-80% rakyat Malaysia yang menggunakan WhatsApp dan menggunakan aplikasi Facebook akan mendapat share. Saudara dah tahu dah, cuma tak perlu saya nak ulas panjang. Cuma maklumat-maklumat tambahan adalah hari ini adalah hari yang terendah serta bagi negara ini sejak 11 Januari. Berarti hampir sebulan tu, hampir 28 hari skor jangkitan kita tinggi, melepasi 3,000. Hari ini dah barulah kita pergi bawah daripada 3,2764. Tapi macam mana pun saya beritahu pada saudara, saya tak begitu ekstrim dan tak begitu excited dengan pengurangan angka jangkitan, kerana dia bergantung lebih banyak kepada ujian swab. Sekiranya kerajaan mengumumkan bahawa berapa jumlah swab setiap hari yang dibuat, barulah kita boleh membuat bandingan logik berapa yang negatif dan berapa yang positif. Tapi oleh kerana jumlah ujian swab harian tidak diumumkan setiap hari, cuma Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan buat masa sekarang kerajaan menjalankan 65,000 ujian swab dengan menggunakan kapasiti 68 makmal ujian keputusan bagi setiap swab yang dijalankan. Malah Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah masih lagi mahukan maksimum swab adalah 75,000 sehari, dengan meminta makmal yang dikuasai oleh universiti swasta dan pihak tentera menambahkan kekuatan mereka melebihi 50%, kerana kesemua makmal yang bukan makmal kerajaan bekerja di bawah kapasiti 40% kekuatannya. Kalau kita boleh capai, kita boleh anggarkan kata kita swab 75,000 tuan-tuan, dengan jumlah 2,000 orang lebih ni, berarti persentasenya hanyalah setakat kurang 5% daripada jumlah yang diswab adalah positif. Ini adalah keputusan yang baik, kerana 10% adalah 7,000 lebih, 5% adalah 3,000 lebih, berarti 2.27 ni boleh anggap kata dalam 3% yang positif. Kalau saya ambil anggaran daripada swab sekarang adalah 65,000, berarti 6,500 adalah 10%, 3,750 adalah 50%, berarti hari ini kita mendapat lebih kurang dalam 3% je. So itu angka yang baik untuk gambaran bagi saudara melihat bagaimana penurunan angka boleh dibuat. Cuma setiap hari saja Kementerian Kesihatan tidak menyatakan di situ berapa banyak ujian swab yang dikira. Mungkin sistem data yang ada di ICRP ni, Pusat Penyelarasan ni, tidak boleh memberikan sistem data berdasarkan kepada jumlah swab yang dibuat dan juga jumlah makmal yang mengeluarkan keputusan. Daripada keputusan makmal tu kita dapat tu daripada berapa. Jadi ini memberikan lagi satu kekurangan dalam sistem agihan maklumat kita, dengan menjadikan orang ramai tak dapat mendapat apa itu dipanggil sebagai kadar bandingan, iaitu apabila angka menurun jumlah swabnya berapa, angka naik jumlah swabnya berapa. Itu yang saya boleh share dengan saudara. Syukur Alhamdulillah, kerana mulai besok hampir semua 90% perniagaan berorientasikan premis dapat kembali beroperasi. Kedai makan, kedai bandar, kedai kasut, kedai baju, kedai kosmetik, semuanya boleh beroperasi semula besok, dengan syarat rentas sempadan masih lagi dikekang, radius 10 km pergerakan masih lagi dikekang, tetapi ruang makan di restoran semua dibenarkan. Berarti premis-premis perniagaan yang berada di mall, yang berada di sekitar rumah kedai dan di bandar-bandar, semua dah boleh beroperasi besok, saudara. Jadi ini berita baik, kerana yang membolehkan 3 juta rakyat Malaysia yang selama ini berada di rumah kembali bekerja, bagi membolehkan 700 lebih ribu syarikat yang selama ini lebih daripada 60% tidak beroperasi, besok akan kembali beroperasi. Kita masih mengharapkan saja bahawa minggu ini, kemungkinan pada besok akan setiap hari Rabu, kalau kemungkinan lama adalah setiap hari Rabu, Perdana Menteri akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong.
sekitar pukul 9 pagi sebelum memulakan mesyuarat Kabinet pada pukul 10. Kalaulah Kabinet tidak mengadakan mesyuarat, kita harap besok Perdana Menteri akan berjumpa dengan Duli Tuanku dan kemungkinan Duli Tuanku akan menyampaikan beberapa petisyen yang beliau terima, terutama petisyen apa yang akan berlaku kepada Persatuan Pengusaha-Pengusaha Bas yang tidak dapat beroperasi dan berdepan dengan tekanan muflis dan gurung tikar. Kerana apabila PKP dilaksanakan dan rentas sempadan tidak dibenarkan, operasi syarikat Bas Ekspres ni secara totalnya tidak dapat menjana pendapatan. Saya juga ingin menyokong pandangan mengenai antara moratorium ni, walaupun Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri Kewangan Tengku Datuk Zafrul dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan moratorium boleh dirundingkan dengan bank, tetapi sebenar secara hakikatnya bank tidak pernah melaksanakan moratorium, tetapi bank selalu melaksanakan penyusunan semula hutang. Jadi ada banyak benda yang dibangkitkan, apakah ini moratorium palsu ni, kerana apabila setiap kali berunding, bank tidak pernah mengizinkan moratorium. Apa yang bank benarkan adalah merunding semula, iaitu jangka masa pembayaran dan pengurangan kadar bayaran. Jadi kita minta kerajaan pastikan kerajaan tidak berbohong kepada rakyat dan pastikan Tengku Datuk Zafrul betul-betul memantau, kerana beliau menyebut perkataan boleh merundingkan moratorium, berarti boleh merundingkan pada kadar langsung tidak membayar pinjaman bagi tempoh 3 ke 6 bulan. Berbanding respon pihak bank terhadap arahan ini hanya dengan mengadakan penyusunan semula hutang. Berarti bank boleh mengurangkan kadar hutang bagi tempoh tertentu atau menyusun semula baki hutang. Jadi ini akan menguntungkan bank, tuan-tuan, apabila saudara mempunyai baki hutang 3 tahun, saudara mempunyai baki hutang 6 tahun, atau saudara mempunyai baki hutang 7 atau 8 tahun. Kalau rumah saudara mempunyai baki hutang berbelas-belas tahun, bank memanjangkan tempoh baki hutang dengan kadar bunga yang sama. Berarti tiada moratorium di situ. Kerana apabila bank memanjangkan kadar tempoh hutang untuk mengurangkan kadar bayaran bulanan, berarti saudara masih lagi menanggung interest yang dikenakan bagi tahun-tahun yang dipanjangkan tempoh pinjaman bayaran balik. Jadi sekali lagi kita harap kita semua mendesak Menteri Kewangan untuk tak buat kenyataan flip-flop di mana seolah-olah dia dan bank mempunyai pakatan sulit lah ni, antara Menteri Kewangan dengan pihak bank ni. Kerajaan menjanjikan moratorium tetapi tanpa mandatori. Berarti bank pula mempunyai kuasa pengurusannya sendiri. Setiap kali orang ni memberitahu mereka kehilangan pekerjaan, mereka kekurangan pendapatan, bank seboleh-bolehnya akan merundingkan kadar bayaran minimum. Tetapi memanjangkan tempoh bayaran dan menjerat kembali peminjam kepada kadar interest. Berarti bank merundingkan perkara yang menguntungkan bank secara jangka panjang tapi merugikan kita secara jangka panjang. Berarti kalaulah moratorium ni kerajaan tak pantau betul-betul, dia menjadi satu perniagaan Yahudi kepada pihak bank, tuan-tuan. Kerana bank akan bergembira dengan tempoh memanjangkan tempoh bayaran tetapi mengenakan kadar faedah bagi tahun-tahun di mana tempoh pembayaran itu tersebut dipanjangkan. Ini benda yang kena berhati-hati setiap kali kita merundingkan dengan bank. Kerana bank akan menawarkan, terutama saudara yang pegang kad kredit, bank akan minta ditawarkan kepada pinjaman. Dia kata kad ni bayar balik dalam bentuk pinjaman, biasanya bank akan menawarkan maksimum 4 tahun. Kemudian dia tidak memaklumkan kepada saudara bahawa interest yang dikena pada saudara adalah 8%. Berarti ada banyak muslihat, sebab itulah bank kelang kabut sekarang menawarkan kepada mereka. Kita tak pernah mohon pun, tapi siapa yang memiliki kad kredit mereka tahu, semua orang dihubungi oleh pihak bank untuk menawarkan baki pembayaran yang saudara ada untuk dikonvertkan sebagai pinjaman bayaran bulanan secara ansuran. Berarti saudara menanggung 8% secara diam kerana dalam proses perpindahan bank tidak pernah menghantarkan dokumen mengatakan berapa interest yang mereka telah pindahkan baki kegunaan kad kredit saudara kepada bayaran bulanan. Ini hati-hati saudara, kerana ini adalah perangkap operasi bank dan saya pun agak muskil juga kalau sekiranya hingga tahap ini Menteri Kewangan kelihatan tidak faham dan tidak tahu bahawa bank telah mengatur taktik licik untuk mengikat dan menjerut tali peminjam, sama ada pengguna kad kredit ataupun peminjaman bank peribadi, loan kereta, loan rumah semua ni. Berarti bank nampak sedang bergembira, tuan-tuan, dalam keadaan umpan moratorium ni. Kerana bank tak perlu membekukan tempoh bayaran tetapi sebaliknya menyusun semula hutang bagi jangka panjang dan setiap tahun yang ditambah berarti bank mendapat balik pulangan yang lebih tinggi. Okey, dia jadi macam refinance ataupun restructure aja, tidak moratorium. Kemudian kita akan bagi tahu makan di restoran dibenarkan besok.
Berarti penggila-penggila teh tarik, penggila-penggila roti canai, kaki-kaki palatau yang akan pergi ke kedai-kedai makan untuk menceritakan palatau mereka tentang Malaysia, dunia, ekonomi, segala macam. Tebuk atap, tebuk dinding, tebuk lantai. Jadi para palatau yang selama 3 minggu tak dapat menceritakan segala palatau mereka, besok akan menyerbu dan berada di kedai-kedai kopi. Berhati-hati kepada semua palatau, jangan terlampau lama dan terlampau ramai berkumpul kerana 2 orang satu meja. Jangan jadikan pula besok apabila saudara palatau-palatau ni bertemu, kerana Republik Palatau ni besar ni, separuh daripada rakyat Malaysia adalah warga Republik Palatau. Jadi palatau-palatau kalau pergi tuan-tuan, mereka memerlukan 1 jug atau 1 baldi teh untuk berbual, dan sialanya bila regimen palatau ni turun tuan-tuan, mereka tak akan berturun dalam unit-unit kecil, mereka akan turun dalam bentuk regimen, platoon dan juga brigade. Jadi pasti palatau anda semua tidak di palatau pula dengan 1000, lepas tu naik lagi status palatau lagi. Jadi kadang-kadang kalau benda tu kita tak tahu, jangan duk cerita ke orang macam kita tahu, nanti orang akan tahu yang kita tak tahu, benda yang kita belagak kata kita tahu. Okey. Itu kepada palatau semua, dan kepada orang-orang biasa, walaupun anda bukan palatau tapi anda mungkin membawang dan terlibat dengan gosip-gosip ringan ketika berada di kedai makan, pastikan anda duduk dan makan saja berdua, maksimum bagi satu meja. Kerana anda jangan pula besok naik status bahawa perangkap kerajaan untuk mengutip wang pendapatan adalah dengan menyaman mereka yang berada di kedai makan tanpa penjarakan sosial. Kepada pengusaha-pengusaha kedai makan juga, ketika anda gairah untuk menerima pelanggan, pastikan anda mengendalikan dengan betul, kerana saya yakin besok perkara pertama yang akan berlaku sebaik saja undang-undang ini dilonggarkan adalah kaki tangan KKM dan juga polis Diraja Malaysia akan berjalan dan membawa surat saman untuk menguatkuasakan undang-undang ni, terutama bagi membolehkan sebanyak mungkin saman dibuat besok bagi menjadikan nilai berita. Begini tuan-tuan, hari esok serbuan dengan media, dengan gambar, dengan Facebook, polis semua akan up story ni, di mana semakin banyak orang yang disaman akan menakutkan orang lain supaya mematuhi kelonggaran yang kerajaan bagi. Jadi besok adalah hari yang dipanggil sebagai hari serangan notis, di mana tangkap saman sebanyak mungkin, supaya saman yang banyak besok apabila disebarkan dan ditunjukkan dan diwar-war akan menyebabkan orang berhati-hati pada hari kedua, ketiga dan keempat. Jadi besok adalah hari perangkap untuk saudara. Jangan gairah untuk sentiasa berlama-lama dan berada di kedai kopi hingga anda menjadi mangsa minum secawan teh RM1, berapa saya tak tahu, teh tarik RM1.20, RM1.50, RM1.20 dan RM1.50 sambil palatau segala benda, dan besoknya kena ke RM1,000 baru palatau. Okey. Bagi mereka yang kata daging, kes telah hampir menuju proses yang kita inginkan. 2 syarikat telah pun didakwa di mahkamah. Kedua-dua syarikat bukan Melayu. Kedua-dua syarikat dimiliki oleh orang Cina yang menyalahgunakan logo haram, yang mengimport masuk daging secara haram, mengedarkannya secara haram, tetapi menggunakan logo syarikat-syarikat yang sebenarnya memiliki logo JAKIM tetapi dipalsukan. Jadi terhindarlah fitnah kepada puluhan syarikat milik Melayu Islam yang diberikan permit oleh kerajaan untuk mengimport daging, tetapi mereka dimanipulasi oleh lanun-lanun Cina ni dengan menggunakan logo mereka dan mengedarkannya sebagai daging seolah-olah ia dimiliki. Ini bukan konspirasi. Berdasarkan pertuduhan yang dibuat di mahkamah, tiada konspirasi jahat antara pemegang AP untuk mengimport daging dengan sindiket. Sindiket ini bergerak sendiri dengan mencuri logo-logo yang dimiliki oleh syarikat-syarikat yang telah pun menerima logo halal dari JAKIM dan kemudian menjualkan dagingnya dalam bentuk tiruan packing yang sama seperti daging original. Kemudian kedai ni kelakar ni cerita ni. Saya pun tak sangka ni berlaku di pedalaman. Di mana Mahfuz? Abang lupa dah, tapi rasa saya macam di tempat saya lah. Kedai ni jual nasi kambing 2 bungkus RM38 di Kota Baru. Di pedalaman tu di mana Kubang Kerian ni. Kelakar story dia. Di Kubang Kerian Kelantan tu. Kawan-kawan kita di Kota Baru tolong jawab apa jadi ni. Beli nasi bungkus 2 helai daging 2 bungkus harganya RM38. Di Kubang Kerian, dan dia disaman kerana menjual harga yang dianggap menipu pengguna. Bagi tuan-tuan yang berniaga, janganlah sampai orang marah. Macam saya cerita tu hari laksa telur sarang RM15 tu. Muskil saya makan laksa RM15 tu tuan-tuan. Dah macam makan stik dah. Laksa telur sarang. Jadi pada mereka yang selain daripada boleh disaman kerana menjual secara terbuka, yang jual online pun berhati-hati lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun di online kadang-kadang melampau. Saya pun berniaga online tuan-tuan.
Saya pun cuba menjaga supaya harga-harga yang tak melampau ni, terutama makanan ni. Tadi kalau 2 bungkus nasi daging, saya tak tahu daging kambing. Mungkin diisinya separuh kambing kot kat situ. Tapi rasa saya kalau separuh kambing tu tak kalah disaman. Berarti hanya beberapa ketul daging kambing je. 2 bungkus RM38 menyebabkan kedai ni disaman ni. Satu berita memperingatkan kita semua dalam keadaan susah ni tuan-tuan. Janganlah di antara kita ni menjadi Yahudi dan ke atas orang Muslim. Kerana mustahil lah tuan-tuan. Yang pergi beli tu adalah bukan orang Melayu. Saya rasa itu adalah kedai Melayu dan pembelinya adalah orang Melayu. Jadi berhati-hati berniaga tuan-tuan. RM38 bagi 2 bungkus nasi daging kambing di daerah kecil seperti Kubang Kerian ni tak munasabah. Ni kuarantin 3 hari ni. Ini pun kes palatau je ni. Palatau untuk menteri ni. Saya pun tak faham Dr. Adham Baba ni. Saya Krisif mengatakan hari ni kerajaan seperti menafikannya pula. Tapi saya tak fikir tu dengan saya klik all news tadi. 30 lebih berita dilaporkan oleh semua media mainstream. Saya kira yang mainstream saja lebih 30 berita dilaporkan daripada 18 hours ago sampailah 6 hours ago. Berarti antara 18 jam lalu hingga 6 jam lalu. Media-media tempatan memberi respon bantahan ramai. Orang ramai bantahan pakar, bantahan ahli politik pembangkang dan bantahan banyak pihak. Termasuk bantahan daripada pihak penyokong kerajaan sendiri. Mengatakan adalah tidak munasabah menteri di kuarantin hanya 3 hari. Jadi ini kenyataan yang agak bodoh daripada Menteri Kesihatan kerana dia kelihatan seperti meletakkan Perdana Menteri dalam keadaan akan dipersalahkan kerana Perdana Menteri kebetulan baru pulang daripada Indonesia. Jadi susah tuan-tuan sebab saya bukan nak marah tapi ketara lah Menteri Kesihatan kita ni langsung tak ada kualiti tuan-tuan. Dia saya fikir kalau kata ada nama Menteri Budak Bersunat pun dia pun tak layak jadi Menteri Budak Bersunat tu. Daripada awal sampai ke sudah masalah besar negara ni adalah kerana cetek dan juga mentaliti Dr. Adham Baba ni IQ dia langsung tak mencapai IQ seorang menteri. Tapi dipilih juga. Saya pun tak tahu sama ada Tan Sri Mahyudin suka memilih orang yang bengap dalam kabinet dia supaya mudah dikawal. Tapi ternyata tuan-tuan saya bukanlah nak mengata orang berdosa mengata orang ni. Tapi bengap dia tu dah tak boleh nak ditahan lagi dah. Berarti Menteri Kesihatan ni setiap kali dia buka mulut dia akan bawa masalah negara. Setiap kali dia buka mulut membawa masalah pada negara. Selama beberapa bulan dia tak buka mulut tu kurang masalah. Jadi tak munasabah kerana 3 hari kuarantin untuk ahli politik ataupun mana-mana menteri yang pergi ke luar negara dan balik. Kemudian dia akan mempengurusikan mesyuarat, dia akan menyertai mesyuarat kabinet, dia akan pergi ke kementerian, dia akan berjumpa dengan pegawai-pegawai kementerian, dia akan pergi melawat kawasan kerana mereka juga adalah politik. Jadi janganlah sampai wujud pula kluster menteri balik luar negara. Jadi saya kata balik pada perintah yang sama saja. Kan rakyat marah. Rakyat selalu kata denda untuk rakyat. Ni besok nak mula denda ni. Orang-orang yang melanggar peraturan apabila perniagaan dibuka, 1,000 rakyat nak kena bayar compound. Tapi untuk menteri ini, bodoh dia adalah inilah yang menyebabkan kerajaan difitnah. Orang selalu mengatakan undang-undang hanya terguna pakai kepada rakyat. Sekalipun rakyat itu miskin dan ditindas. Ni kalau esok-besok orang akan banding dengan kes nenek ditenom, keluar beli susu cucu, kena denda 1,000. Kemudian dikompilkan pula dengan menteri balik luar negeri, diberi kuarantin hanya 3 hari. Saya pun tak tahu lah apa nak buat dengan Dr. Adham ni. Divaksin pun tak akan cerdik dia tu. Buang dia ambil Ahmad Maslan pun sama naik juga. Saya pun tak tahu lah. Mungkin Sweet Kismina je yang sesuai jadi Menteri Kesihatan. Kalau beginilah keadaannya, lantik Senator Sweet Kismina dan jadikan dia Menteri Kesihatan. Kalau nak diganti Dr. Adham, jiran sebelah dia adalah Ahmad Maslan pun sama naik. Okey, kita habis bahagian kuarantin menteri yang tak masuk akal ni. Kita ada berapa number, Sam? 973. Kita dah habis semua bahagian-bahagian yang penting untuk kita kongsi. Saya tunggu respon daripada saudara je. Tentang orang yang bertanya mengenai Petronas, kaki tangan Petronas yang dihalau, tak ada tuan-tuan. Untuk pengetahuan saudara, kerajaan baru Myanmar di bawah Jeneral Aung Liang tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan memutuskan hubungan diplomatik atau mengusir mana-mana warga negara keluar daripada Myanmar. Walaupun Myanmar telah dirampas, kerajaan junta tentera telah merampas dan mengisytiharkan 1 tahun darurat bermula pada 1 Februari, tetapi tiada arahan untuk menghalau keluar mana-mana pihak. Yang saya tahu adalah bekalan makanan yang berada di apa kita panggil tempat ambil minyak ni. Pelantar minyak kita yang berada di Lautan Andaman yang menggunakan PRN Myanmar tu akan kekal hingga 14 hari bulan ni. Mengikut mereka yang pihak Petronas telah menghubungi kaki tangan mereka yang berada di sana. Cuma masalah adalah penerbangan tidak dapat dibuat ketika tentera melaksanakan undang-undang darurat.
Jadi langkah panik yang hanya berlaku adalah pertukaran kaki tangan setiap 40 hari. Petronas membuat setiap kaki tangan dia berada 40 hari di pelantar dan pulang ke darat berada 40 hari pulang di darat. Berarti oleh kerana pergerakan helikopter antara daratan ke pelantar minyak tak dapat dilakukan, maka pekerja-pekerja yang di pelantar hanya menghantar isyarat panik dan memaklumkan bekalan makanan mereka hanya ada pada 14 Februari. Saya fikir kedutaan Malaysia di sana dengan semangat ASEAN yang ada tu, saya tak fikir kata keadaan di pelantar tu akan menjadi keruh. Kerana saya fikir bahawa memandangkan stok makanan ada hingga 14 Februari dan juga undang-undang tentera baru saja merampas kuasa, berarti beberapa pindaan dan beberapa penyusunan akan dibuat. Tetapi berita nak dihalau keluar, halau macam mana tuan-tuan? Dia dibawa ke darat pun tidak, tengah di laut disuruh berenangnya balik daripada lautan Andaman balik ke Malaysia, tak masuk akal tu. Berita dihalau tu, perkataan dihalau tu bunyinya tak masuk akal dalam konotatif bahawa mereka sepatutnya pulang ke darat. Dan apabila pulang ke darat, kalau mereka dihalau berarti selesailah masalah, iaitu mereka diminta keluar. Tetapi sampai sekarang tiada satu negara pun yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar dan tiada satu negara pun Myanmar memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik. Jadi berdasarkan semangat ASEAN, persefahaman ASEAN, saya tak fikir ada bahaya yang sedang menanti kaki tangan Petronas yang berada di pelantar, kecuali kaki tangan memaklumkan sahaja bahawa mereka akan melalui proses pertukaran kaki tangan pada 14 hari bulan Februari. Dan selalunya apabila proses pertukaran kaki tangan berlaku, penghantaran bekalan makanan juga berlaku pada tarikh yang sama. Itu aja.